Kalau tak kuat semangat, jangan tengok gambar ni. Betul. Macam tu lah. Sebab at your own risk lah kan. Takut Betul. mengacau ke apa. Ini pun saya dah rasa shaky ni tengok gambar tu tadi. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Start lah. Saya buat. Kamu buat. Okay. Assalamualaikum good people. Welcome to Ashraf. Susah dah cap. Acap buat lah, Acap buat. Tak nak. Kan sekejap lagi dia orang marah saya. Kenapa? Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, okay. Back to Team Horror Story bersama dengan Zahir. Sekali lagi Zahir. Sebab dia orang kata last week cerita awak seram. Saya yang buat tak seram. Dia kata itu. So saya bawa awak sekali lagi kali ni. Faham. Untuk momentum tu bagi awak je yang seram. Alright. Kita repeat lah. Kita repeat. Okay. Jangan lupa apa? Tekan butang like Subscribe. and bell notification. Yes. Kita line dulu intro macam biasa. Kita line sampai habis. Okay. Let's roll it. Alright Zahir, kita dah puasa dah ni. Bulan-bulan puasa ni. Selamat puasa Selamat, ya, selamat. Thank you. Macam mana puasa okay so far? Okay, Alhamdulillah. Dah terfikir buat benda yang tak betul ke? Tak ada. Tak ada. Okay, nak borak sikit kalau pasal puasa ni kan. Biasa kan orang cakap kalau bila bulan puasa kan syaitan-syaitan ni dibelenggu. Kan ada yang cakap juga yang jin-jin Islam ni ada. Ada yang cakap yang apa tu kalau jin yang orang kata pangkat besar-besar je yang kena tangkap. Yang kecil-kecil tertinggal. Apa pandangan kamu terhadap itu? Terhadap itu. Ni apa yang saya tahu lah. Apa yang kamu tahu? Apa yang saya tahu pun macam tu lah. Maknanya yang hebat-hebat tu semua diikat. Yang tapi master-master yang dia punya shifu itu semua tu dah diikat masa bulan puasa lah. Tapi ada juga yang kata sebenarnya maksud ikat tu bukan kita punya fikir kena ikat tangan ke, kena gari ke, tak. Cuma masa bulan puasa ni diorang tak boleh nak goda kita sangat. So yang kita kena pegang masa bulan puasa ni adalah nafsu kita sendiri. Yes. So kita adalah musuh kita. Yes. So kalau kita tak puasa tu, jangan salahkan jin atau syaitan lah. So orang tak boleh cakap lah perangai kau ni macam setan lah. Tak boleh lah. Bulan puasa tak boleh lah. Tak boleh lah. Lepas raya boleh. Alright, okay. Cerita pasal bulan puasa kan. Yang ini aku tak tahulah saya kan. Tak apa, aku cerita dulu lah kan. Sebab kalau kata bulan puasa dulu, aku ada ini kampung. Kita budak-budak kan dulu kalau macam puasa. Ini nak cerita pasal dah hujung-hujung tau. Hujung-hujung puasa. Waktu tu mungkin dah 22, 23 punya tarikh lah, 23 Ramadan lah. Malam lah kan. Malam 23, 24 tu lah. Tapi tak ingat lah. Tapi waktu tu memang aku kecil lagi. Umur dalam. Tapi kau tak ingat macam mana boleh cerita? Tak ada kata tak ingat? Malam tu saya tak ingat. Malam tu tak ingat. Okay. Malam tu tak ingat. Wah, awak counter saya. Tak. Ni malam tu saya tak ingat. Malam ke berapa. Tapi cerita peristiwa tu saya ingat. So waktu tu umur mungkin 8-9 tahun macam tu. Sekolah rendah lah. So saya kat kampung saya ni, kita orang ni ada grup-grup yang okay. Apa orang kata tu lah? Kalau kata kat taman tu orang panggil apa? Kampung tu JKK. Apa orang panggil? JKK lah. Tak, dia ada Rukun tetangga, bukan? Rukun tetangga. Yes. Rukun tetangga. Diorang akan ada buat macam satu majlis berbuka puasa tau. Okay. So dia akan letak satu kemah dekat depan rumah Samadi ni. Dan kita semua orang akan berkumpul kat situ. So aku ni suka datang kacau-kacau tau. Maksudnya mak aku akan pergi kat situ macam tolong-tolong semua. So aku kat situ aku tak diperlukan pun. Okay. Tapi aku nak ada kat situ. Sebab nak meriah, lepas tu jumpa kawan-kawan lain apa semua kan. Okay. So waktu tu yelah lepas buka kan maghrib kan. Maghrib lepas tu buka apa semua dah settle lah. Tapi inilah satu benda yang kita kena nampak, which is walaupun rukun tetangga, lepas berbuka kebanyakannya balik. Apa time nak prepare buka semua ada. Time nak kemas tu semua balik kan. Semua dah balik. So adalah beberapa makcik-makcik yang memang loyal kat situ, termasuklah mak aku. Okay. Kat situ. Okay. So malam tu diorang tengah kemas apa tu makanan ni semua kan. Okay. Kawasan tu kalau aku nak bagi kau bayangan, okay, dia kampung yang bercampur dengan taman.
Tahu tak? Boleh bayang tak benda tu? Boleh. Dekat kampung yang kau ada satu jalan, lepas tu kau boleh pergi taman orang. Sama macam tu lah. So kat kampung ni, aku akan balik ikut jalan yang kecil tu untuk rumah taman aku sebelah. Okay. So aku macam cakap dengan mak aku waktu tu, lepas maghrib aku nak balik. Kononnya nak sembahyang tarawih. Kononnya nak sembahyang tarawih. So aku macam nak balik, jadi nak tarawih. So mak aku cakap, okay balik lah. Nak balik dengan siapa? Cakap ni member aku ni, nama dia Ijam. Aku cakap ni balik dengan Ijam. Mak aku cakap okay lah, balik lah. Tapi jangan pergi mana, mak aku cakap. Jangan mengayau tempat lain lah. So aku pun macam, yelah kau umur 8-9 tahun naik basikal chopper tu, mana kau fikir pun kan. So aku cakap dengan Ijam tu, memang aku tu naik belakang, balik. So naik basikal daripada tempat kampung tu nak pergi ke jalan tu, dia adalah lebih kurang tak sampai 500 meter lah. Okay, jalan dekat tu. je lah. Okay. Tapi kau akan lalu macam kampung tu, jalan dia kecil je. So, tepi ni macam hutan, lepas tu kau jumpa taman tu. Okay. Lepas tu, bila aku sampai dekat kawasan tu, member aku belakang ni, dia macam tiba-tiba cuak. Dia macam, ish, kita nak lalu sini kan, maghrib kan, tak ada hantu kan. Benda-benda macam tu. Aku macam, dia ni kenapa ni kan? Umur 8-9 tahun aku macam, kau ni kan, jalan je lah, diam je lah kan. So bawa basikal tu ke depan. And kita orang dah sampai tengah tau, literally ni. Aku dengar waktu tu macam suara mak aku panggil. Padahal benda tu dah dalam 300 meter daripada kawasan yang kau buka puasa tadi tu lah. Buka puasa tadi. Aku dengar mak aku panggil. Aku pun toleh tengok, tak ada orang. Tapi memang clear suara panggil, Long, macam tu. So aku cakap okay, ada benda tertinggal ke apa kan. So aku cakap okay, tak ada. Aku jalan depan sikit. Depan sikit, kali ni aku dengar lagi mak aku panggil. Tapi kali ni kawan aku yang cakap, mak kau panggil. Dia tepuk je, Umi kau panggil. So aku pandang dia kan, mana dia kata, tu belakang Umi kau panggil. So kita orang tengok belakang, aku nampak ada seorang perempuan tau datang. Maksudnya daripada kawasan ujung tu, dia nak datang ke kita orang kat tengah-tengah tau. Kawasan tu macam gelap. So sebagai anak, kau ada common sense yang buat apa mak aku datang. Aku pun pergi lah. Aku pun pusingkan basikal, pergi ke arah perempuan tu. Tapi bila aku, yang itu aku rasa aku tak faham situation tu. Sebab bila aku pusing basikal tu, nak ke sana kan, mula aku nampak tau perempuan tu macam datang jalan. Tapi bila aku pusing, perempuan tu jalan ke sana. Makin jauh lah. Dia belah. Aku cakap, dia ni kenapa? Aku pun bawa lah basikal tu laju sikit. Jalan. Sampailah aku dah nampak macam cahaya sikit kemah tu. Aku tengok mak aku kat situ. Tengah elok, cakap duduk kan. So aku cakap, tu member aku pandang aku, mana member aku. Pergi kat mak aku. Cakap dengan dia, Mumi panggil lagi tadi kan. Mana ada, dia kata. Aku macam, ya betul kan. Tapi aku cakap dengan member aku benda yang sama, dia pun nampak kan. Tapi kita orang disedapkan hati dengan bulan puasa benda ada hantu. Benda-benda tu mungkin kita orang salah nampak, atau ada orang nak kena kan. Tapi kita orang balik masa tu tak adalah kata takut ke apa kan. Cuma kita macam, betul-betul lah bulan puasa tak ada hantu ke. Itu aku rasa bulan puasa yang aku ingat lah. Kejadian tu yang bagi aku seram tapi confusing lah. Sebab aku nampak figure seorang perempuan pakai tudung, figure mak aku lah. Dia datang dekat kat aku. So bila aku pusing dengan basikal tu, aku nampak dia jauh. Jauh. Aku macam, okay. Tanya mak aku tak ada. Tak tahu dia nak prank aku ke apa kan. But that's it lah. So that's why aku tanya kau dulu soalan pertama dia. Bulan puasa ni ada hantu ke tak? Bulan puasa ni ada hantu ke tak? So itulah dia. Tapi kan, saya pun teringat satu cerita. Mak saya bulan puasa juga Tapi ni tak adalah hardcore sangat. Cuma still dalam konteks persoalan bulan puasa ada hantu ke? Sebab masa tu, sehari tu saya of course tak ingat tarikh puasa yang bila kan. Sebab masa tu yang kena mak saya. Better lagi saya lah. Saya ingat tadi. Ya, kamu ingat. Cumanya yang menyebabkan itulah persoalan bulan puasa ada hantu ke tak tu, bila mak saya nak bangun sahur tu. Dulu kan, ingat tak yang rumah nenek tu, nenek dekat tengah ruang tamu tu yang kita cerita itu, Kedah tu, yang baju kurung Kedah. Yang kita tengok bola Direct Warrior tu kan. Kalau korang tak tengok episod 1, korang layan dulu yang tu. Yes. Lepas tu nanti korang tahu. So dekat rumah tu, sebab rumah tu dia tingkat. So satu hari tu masa bangun sahur, mak saya nak turun tangga. Masa dia nak turun tangga tu, tiba-tiba ada kelibat hitam lalu belakang dia. Tapi bulan puasa lah, melintas gitu lah. Lalu belakang dia kat atas tangga tu. Macam mak saya nak turun, kelibat tu nak naik macam tu lah. Selisih macam tu. Tapi masalahnya orang lain semua tidur lagi. Even ayah saya pun tak turun lagi masa tu. Cuma tu, betul lah, bila mak saya fikir tu menyebabkan kita fikir, bukan bulan hantu tak ada puasa. Terbalik bulan puasa tak ada hantu. Bukan bulan puasa tak ada hantu. Itu yang kita antara persoalan juga kan. Tapi bagi mak saya masa tu seram lah, sebab dia seorang. Cuma bila saya dengar cerita tu,
Menarik juga Yang kita jadi tertanya-tanya kan. And mak kau pun macam mana nak digest benda ni kan? Apa benda ni kan? Sebab kalau kata hantu dalam bulan puasa ni, aku ada yang ini pengalaman dah besar sikit. Dah ada pengalaman besar sikit yang ni aku tak sure lah kalau korang rasa seram ke tak kan. Waktu tu dia lebih kurang timing macam ni. Kita tengah syuting ni pukul 3 ke 4 petang. Okay. Lebih kurang macam tu. Okay. So aku waktu tu aku ingat aku datang kerja. Ni tempat kerja aku datang kerja. Member aku ni macam nampak lain tau. Nampak lain. Sebab dia ceria biasanya. Bulan puasa lah. Bulan puasa. Ni bulan puasa. Okay, dia nampak lain. Sebab dia ceria macam aku cakap tadi kan. Tapi kali ni dia datang, dia nampak lagi ceria. Lagi ceria. Biasa orang puasa kan macam macam tu kan. Tapi dia lain macam. So aku dah jadi macam dia ni kan apa hal kan. Okay, tapi sebab kita nak kerja, so kerja macam biasa. Kerja. Lepas tu aku nampak member aku ni asyik-asyik dia keluar dekat kawasan tepi tu. Betul lah. Ni betul. Okay, betul. So ni kita orang ada kerja macam kat kitchen tau. And dia selalu keluar ikut pintu belakang tu. Okay. So aku jadi macam dia ni apa pasal kan. Aku pun tanya dia, kau okey kan? Dia kata okey, puasa. Dia kata kan puasa. Tapi aku tak macam dia. Aku ingat dia lah. Maybe dia baru dapat crush dia baru jawab. Yelah. Dia punya ni kan. Kita tak tahu kan benda tu kan. Mungkin. So aku macam tak tanya sangat. Tapi waktu tu dah pukul 5 petang. So aku ni biasanya akan pergi collect order budak-budak nak buka. Sebab kita orang akan pergi bazar, beli kedai pula, beli makan and bawa balik kat situ. So member aku ni pula dia order banyak. Dia order banyak. Aku macam dia ni pasal apa kan? Dia kenapa macam ni kan? Dia order banyak kan? Jadi pelik lah. Biasa kan orang dalam puasa ni kalau kata nak makan itu saja. Tak energetik sangat. So aku macam dia ni sesuatu sangat kan. Betul. Aku ambil lah duit dia pun kan. Dah order. Okay. Malam tu kita orang kerja malam. Tanya lepas buka tanya dia, kau okey tak ni hari ni kan? Dia kata kenapa kan? Dia kata tak ada, aku nampak kau happy semacam. Betul dia cakap happy pun salah. Dia kata macam tu kan. So aku macam betul juga kan. Mana ada orang tanya happy, kenapa kau happy tu hari ni? Mana ada orang tanya benda tu kan. Betul. Orang tanya kau okey, kau sedih ke kan. Itu biasa kan. Kau happy ke hari ni? Betul dia kata tak ada, aku okey macam tu. Okay lah. So cut it short, closing. Kau happy ke? Aku okey je. Pelik lah. Aku okey. Mana ada orang tanya kan. Iya. Kau happy kan hari ni kan? Mana ada orang tanya tu kan. So macam okay lah. Tapi aku tanya tu benda tu. Kau asal nampak happy je hari ni kan? Macam tu kan. Gak apa-apa Melayu dengki. Asal kau happy lah. Aku tak rasa happy kan. Macam tu kan. So aku macam okay lah, tak apalah. Balik tu malam tu closing, kita orang akan letak barang dalam store. Okay. So budak ni dia tak ada kaitan dekat dalam store tu. Senang cerita lah. Dia punya shift tu dia tak ada kaitan pun lah nak pergi store. So aku pun macam waktu tu nampak dia tengah kemas dekat sinki tu semua kan. Sebab dia kat kitchen. So aku ni main masuk store. Bila aku masuk store, aku ada bau something pelik tau dalam store tu. So aku macam bau apa ni kan? Bau apa kan? So aku macam okay, aku tengok kat situ. Kat tepi tu ada apron dia tu. Apron. Kita orang pakai apron. And ada tag nama budak yang happy tadi tu. Kan? Aku macam dia ni happy betul kan? Rupanya Mat, dalam poket dia Mat, ada apa? Happy lah. Happy pill. Dia ambil bagang hasil. Patutlah dia kata aku okey je. Bila tanya happy tu aku okey je. Aku jadi mengemang tengok benda lah ni. Aku cakap ni apa benda ni? Tengok dalam tu ada happy pill lah Man. Itu yang seram dia tu. Yang buat lagi seram, aku balik, aku kena berhadapan dengan dia happy sampai malam. Dia masih lagi happy semacam. Dia puasa tak? Dia puasa tak tahu lah, orang alam lah. Tapi yang masa buku tu dia makan banyak. Banyak. Aku pun pelik macam mana dia macam tu kan. Supaya macam tu. Lepas tu dah check kenapa budak ni jadi macam ni. Aku baru tahu yang dia ni baru hadap something yang big dalam life dia. And dia ambil benda tu. Dia ambil barang tu and buatkan dia jadi lain. Yang ni seram dia bukan sebab hantu, tapi seram adalah perwatakan orang tu berubah. Betul. Daripada seorang yang aku faham dia happy go lucky, tapi this one dia hyper yang ini budak ni macam kita pula jadi gila tanya kan. Kenapa kau happy kan macam tu kan. Itulah dia. Benda yang bila aku nampak member ni dah ambil barang bulan-bulan puasa pula tu kan. Itu lah tu. Kamu tak ada cerita seram yang berlaku mungkin sebelum puasa ke ataupun nak dekat-dekat raya ke?
Saya dah 2 cerita dah ni. Ya tu. Ni slot awak ni. Sebelum puasa dekat-dekat raya tak ada seram macam. Okay. Tapi seram kali ni sebenarnya saya punya cerita yang saya nak cerita kali ni seram yang berepisod. Uish. Sebab kamu ni saja je nak ada kali ketiga ke tak, apa? Sebab bukan maknanya dalam kita akan habis dalam ni juga, tapi dia bersambung punya seram. Sebab dah ni kan dah episod 2. So saya rasa macam why not kali ni saya bagi cerita seram yang berepisod. Tak apa, awak tulis je lah bersambung bawah tu. Bersambung kan. Dot. Jumpa di video. Oi, janganlah, jangan. jangan Ini lah. berapa minit? Berapa minit? 30 dah. Dah 30 dah? 14. Mana 30 je? 30. Mana 30 Tapi je? saya tak pakai apron. Jangan risau. Jangan risau. Saya masih lagi normal Awak nampak happy semacam ni. Nampak awak happy ni. Macam kan. Okay. Puasa. Puasa. Okay. Alright. Tapi cerita seram saya ni cerita yang berepisod sebab dia macam cerita tu dah habis tapi ada sambungan dia. Sebab itulah memang tu masuk episod pun. So cerita yang pertama ni adalah cerita yang berlaku dekat rumah saya. Okay. Kali ni rumah yang lain. Kamu banyak rumah? Tak, dulu masa duduk rumah 2 tingkat tu rumah sewa. Sekarang ni rumah yang dah dimiliki. Yes, rumah yang dah dimiliki. Okay. Cerita ni baru lagi berlaku. Baru berlaku pada tahun 2023. Tahun lepas. Okay. Ceritanya petang tu adik saya ni, saya dengan adik saya kita orang beli ayam serama. So Ada 2? Ayam serama ada 2 maksudnya. Yelah, awak dengan adik awak beli ayam serama. Beli ayam serama. So ada 2 ayam ekor lah. Ada 2 ekor lah. Tak, ada banyak ekor ayam serama. Banyak. Ada banyak ekor ayam serama. So salah satu benda yang kita buat bila ada ayam serama ni adalah bertanding. Laga. Bukan. Kita bukan laga. Kita tengok ayam serama mana lagi cantik. Kau buat visual ke? Tak. Tapi bukan saya dengan adik saya je. Kita masuk competition. Nampak? Bunyi kata hebat kan, competition kan. Okay, awak bapak ayam lah. Bukan bapak ayam. Awak ni merisaukan dah. Tak ada happy pill bapak ayam dah. Saya makin risau ni. Okay, ayam serama. Okay, saya okay. Ayam serama tu kita orang masuk bertanding. Okay. Kita orang masuk bertandingan. Memang ada tournament dia lah. Memang ada tournament dia. So kategori dia ada kategori A, kategori B. Tengok saiz lah. Ada kategori anak, bapak semua. Lepas tu petang tu nak dijadikan cerita, pertandingan ayam serama ni diadakan di satu Dewan Kebudayaan. Ni kat Kelantan? Dekat Kelantan. Okay. So tapak dia dekat Dewan Kebudayaan. So dekat Dewan Kebudayaan tu dikatakan adalah Dewan Kebudayaan ni tempat orang-orang buat show kebudayaan. Ada yang main tradisi-tradisi yang agak lama macam tu lah. Tapi tak adalah benda-benda khurafat atau syirik sangat pun. Bukan pun, maknanya tak ada benda yang khurafat dan syirik di situ. Tapi mungkin ada benda yang memang sedia asal daripada tempat tu. Okay, persembahan budaya tu kat situ lah. Persembahan budaya tu kat situ. Ada dia punya penghuni asal dia. So petang tu adik saya pergi. Saya tak ikut. Yang bawa ayam tu wakilkan dekat adik saya. Okay. Adik saya pergi. Petang tu rasa dapat cabutan bertuah kot kan. Tak apalah. Kita orang tak nak tahu pasal ayam serama. Orang nak tahu pasal seram dia. Saya nak tahu pasal ayam tu. Nak ayam serama tu. Macam mana dia bertanding? Kita tengok kategori dia macam mana dia mendada. Dia jalan lagi tinggi dada dia, lagi lawa. Macam mana dia punya ekor dia, macam mana dia punya lentik dia, sayap dia, dia punya kokok dia. Berkokok ayam tu pun ada markah dia. Kalau dia berkibas tu lagi tinggi markah dia. So kalau kata yang kalah dia biasa dia ayam tu apa tak aktif? Mungkin ayam tu tak aktif ataupun ayam tu kadang-kadang dia suka lompat meja. Selalunya kita akan bertanding, kita letak ayam atas meja. Lepas tu ayam tu buat lah gaya dia. Dia punya pandai lah dia nak bergaya macam mana. Tapi kalau ayam tu dah lompat daripada meja, maka tolak lah. Kadang-kadang ada ayam yang dia suka terbang ke bawah. Benda-benda tu yang menyebabkan tolak markah. Kadang-kadang memang ayam tu keluar je pasif. Tak nak bergaya kan. Orang nak tengok dia bergaya tak nak. So tak ada markah lah kat situ. Maknanya ayam kamu kena memperagakan diri dia. Dia macam catwalk lah. Dia buat lah apa kat atas tu. Chicken walk. Chicken walk. Dia bukan catwalk, dia chicken walk. Okay. Lepas tu malam tu dah habis bertanding ayam semua. Adik saya pun balik lah. Bila adik saya dah balik ke rumah, malam tu tidur. Saya memang tidur atas sofa. Daripada cerita Aiman lagi kan, saya suka tidur atas sofa. Dekat rumah pun memang saya suka tidur atas sofa. Dengan ayam tu? Tak ada. Ayam tu dalam reban lah. Okay. So saya tidur atas sofa. Adik saya tidur dalam bilik. Okay. Lepas tu bila adik saya dah tidur tu, dia terjaga. Dia nak pergi toilet. Dia nak pergi toilet, dia pun bangun. Dia bangun masuk toilet semua, selesaikan urusan dia. Dia pun nak tidur balik. Masa dia nak tidur balik tu, dia nampak ada satu siluet. Sama macam saya. Siluet tu macam saya. Masuk bilik tau. Lepas tu dia nampak Dia macam ini saya lah kan. Dia ingat kan. Dia kata ni baby ni kan. Masuk bilik yang tidur dalam kan. Lepas tu tiba-tiba suara tu tanya dia, Man, siapa ada dalam toilet Man? Dia Man dengar, juga adikmu? Man tu nama adik saya. Nama dia Iman. Okay. Dia dengar suara tu. Tapi
dia nampak siluet bayang-bayang macam tu je. Tapi dia kata masa tu dia macam tak boleh nak bergerak. Dia jadi kaku. Dia tak nampak muka semua, memang dia tak nampak. Siluet ni macam mana? Macam Zetsu tu? Macam Zetsu tu. Zetsu hitam tu kan. Yang tu dia nampak yang tu. Lepas tu memang dia kata figure saya lah. So mula-mula dia ingatkan saya, tapi dia jadi kaku, jadi keras. Dia pun cuba baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia boleh baca semua. Sampai benda tu pun keluar macam nak pergi toilet macam tu lah. Sebab benda tu tanya, Man, siapa ada dalam toilet? Atau macam dalam toilet ada orang Man, macam tu. Lepas tu adik saya pun tidur balik. Bila adik saya dah tidur tu, keesokan paginya dia pun bangun. Dia bangun, dia tanya saya, Bi, semalam ada nak pergi toilet ke? Ada masuk bilik ke? Saya kata tak ada lah. Mana ada, saya tidur kat sofa daripada malam sampai pagi masih tak ada pergi toilet. Lepas tu saya kata kat dia, masuk bilik pun tak. Apatah lagi tegur dia, masuk bilik pun tak. Lepas tu dia pun cerita lah. Yang cerita yang saya cerita tadi tu. Oh macam tu ke cakap kan. Lepas tu mak saya kata, oh tu lah, semalam ada gimana? Lepas tu fikir-fikir balik, diorang cakap, oh mungkin sebab dekat ikut daripada tempat yang ni lah, daripada ayam tu lah, tempat kebudayaan tu kan. Lepas tu kita orang tengah buat cerita tu, ayah saya dengar. Ayah saya pun cakap, oh sebenarnya pagi tu dalam pukul 5:30 lebih, waktu ayah saya nak masuk toilet, ayah saya nampak masa dia nak masuk toilet tu, dia pasang lampu dekat dapur tu kan, dekat bucu penjuru sana tu, ada bayang-bayang yang adik saya cakap tengah berdiri tegak kat situ. So ayah saya macam but tak kisah ya. Sebab ayah saya macam mungkin pagi-pagi ni mamai ke apa kan, dia tak tahu kan. Salah tengok ke apa kan. Tapi bila adik saya dah cerita pasal benda tu, baru ayah saya pun buka cerita. Konsisten lah, link lah. Konsisten link. Tu benda yang sama. Tapi benda tu dekat situ je lah ceritanya. Tapi saya cakap berepisod tadi kan, episod 1 dia habis kat situ. Okey, habis dekat apa yang ayah awak nampak. Habis dekat apa yang saya nampak. So kita orang pun borak, okey tak apalah nak buat macam ni. Tapi benda tu tak mengganggu lah. Dia kira tanya siapa, mungkin dia nak tumpang toilet ke tu je lah kan. Nampak gitu je lah kan. Nampak gitu je lah. Lepas tu episod 2 dia saya tak nak sambung terus. Saya minta korang fokus. Sebab ada 2 series yang ada 2 episod. So saya akan masuk episod 1 ni pula, Bukit Keluang. Ini cerita masa kita orang pergi berjalan-jalan dekat Bukit Keluang. Bukit Keluang ni pun ada 2 episod. Okay, kita main macam ni tau. Ni episod 1 dulu. Episod 1 tadi kebudayaan. Okay, simpan dulu. Bersambung. Ni episod lagi. Episod 1 ni cerita lain. Bukit Keluang. Cerita lain. Cerita lain. Tapi nanti episod 2 kebudayaan, episod 2 Bukit Keluang. Faham. Nampak sebab tu saya kata berepisod. Boleh teruskan. Okey. Boleh teruskan. Dia okey je. Dengan Zahir okey dia orang. Okey. So, kita cerita pasal Bukit Keluang. Bukit Keluang ni pula berlaku masa tahun PKP. Tapi ni bukan PKP yang ketat tu. PKP yang dah longgar sikit. Bila PKP dah longgar sikit, kita dah boleh bergerak sikit dah. Fasa-fasa lah. Fasa dia. Bergerak sikit macam ni. Kalau ketat, bergerak sikit. Ketat tak boleh bergerak. Macam tu lah. Okey. So, bila dah boleh bergerak sikit, abang saya yang nombor 2 tu, dia pun balik daripada Selangor. Dia balik daripada Selangor, singgah Kelantan dulu. Lepas tu dia kata, kita dah boleh jalan-jalan ni. Jom lah, kita pergi hiking Bukit Keluang. Dia ajak saya punya family, kita pergi hiking Bukit Keluang. On saja. So saya, mak saya, abang saya, ayah saya, kembar saya, kawan abang saya, mak saudara saya. 7 orang. Fokus 7 orang. Dia orang tak ingat tu. Dia tak ingat. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya, mak saya, ayah saya, abang saya, kembar saya, kawan abang saya, mak saudara saya. 7 orang. Kita orang pergi ke Bukit Keluang. Nombor 3 tadi siapa? Nombor 3 tadi ayah saya. Okay, betul. Nasib baik ingat. Okay, alright. Nombor 5 tak tahu dah. Kena tanya balik. Jangan tanya lah. Okay. So kita orang pergi Bukit Keluang ni. Of course bila dah sampai Bukit Keluang, kita cari tempat penginapan. Of course. Masa tu pula, bila dah boleh bergerak sikit tu, ramailah orang berkeluar jalan-jalan. Walaupun baru gerak sikit. Yes. So pusat penginapan masa tu boleh dikatakan agak susah nak dapat lah. Betul. Pergi sini penuh. Sampailah kita orang dapat satu pusat penginapan ni dekat area Bukit Keluang ni lah. Dekat je dengan Bukit Keluang lah. Tapi nama dia saya rahsiakan. Nama pusat penginapan ni saya rahsiakan. Kenapa? Bagi je lah tahu. Tak boleh. Bab rahsia ni. Tak boleh. Okay, kita bagi bayangan lah. Tempat tu macam mana? Tempat tu adalah sebuah pusat penginapan. Ni ulang. Maksud saya dia kalau apa building dia. Kalau saya bagi tahu nanti orang akan tahu. Sebab dekat area tu orang rasa benda tu agak familiar juga tempat menginap tu. Nampak? Dengan nama dia teka-teka ni. Dah akan ada yang komen ni. Saya tahu. So apa nama dia? Nama dia
Rahsia. Ya. Rahsia resort lah. Rahsia resort. Okay. Resort lah tu. Resort lah. Macam mana cak tahu? Resort kan? Resort lah. Okay. Resort okay. Saya pernah pergi situ. Pernah pergi juga? Pernah pergi. Okay, tapi cerita dia berlaku masa kita orang mula-mula sampai dekat resort tu. Kita orang minta bilik yang dia ada bilik yang menghadap ke jalan hadapan. Lepas tu ada bilik yang menghadap ke belakang. Ada macam pokok-pokok buluh, agak semak-semak sikit lah hutan. Flora fauna belakang. Flora fauna kat situ. Betul. So, bila dah sampai mula-mula tu, mak saya request, ada tak bilik yang berhadapan ni, yang jalan besar ni? Datuk jalan? Kita orang tak nak hadap belakang sebab dekat belakang tu macam hutan-hutan gitu kan. Mak saya macam seram lah mak saya kata. Takut ada. Kan? Agak gelap sikit kan. So mak saya pun minta bilik depan. Diorang cakap bilik depan ada kosong. Tapi tengah cleaning. Okay. So tak siap lagi, tak boleh masuk lagi. So diorang bagi kita bilik belakang. So kita orang pergilah bilik yang dekat dengan hutan flora fauna tadi tu. Bila dah sampai tu mak saya kata, gelap lah sini. Nak bilik depan tak boleh ke bilik depan? Mula-mula diorang macam tak nak bagi lah. Diorang macam insist, tak boleh lah. Bilik depan ni tak siap agak kan. Ada banyak lagi nak dia kena nak bagi bersihkan. juga yang belakang lah. Dia nak bagi yang belakang agak Tapi bila mak saya macam nak juga dia kata, okay tak apalah, bilik tu dah siap. Bilik tu dah nak siap. Okay, bilik tu dah nak siap. Nanti akak boleh duduk situ. So sementara tunggu cleaning tu, tunggu housekeeping semua tu, saya sempat tanya mak saya kan. Sebab macam, kenapa tak nak duduk bilik belakang? Kan dah orang bagi ada bilik satu situ, duduk je lah. Mak saya boleh cakap macam ni, cap. Mak saya kata, takut hantu. Direct? Direct masa cakap takut hantu. Lepas tu masa tu dah petang, lebih kurang dalam nak dekat pukul 6 macam tu. Mak saya cakap takut hantu. Lepas tu macam takut apanya cakap kan. Bukannya ada apa pun sini. Lepas tak apalah, mak saya kata nak duduk bilik depan. Ikutkan je lah. Ikutkan je lah. Mak saya pun duduk dah resort yang dekat depan ni. Kita orang pun duduk. Masa kita orang mula-mula masuk tu, kita masuk tu kan, kipas ceiling dekat ruang tamu dia tu lambat gila. Masuk lambat gila tu slow lah, pusing slow. Kita orang tekan remote pun tak laju. Tekan dekat dia punya note tu pun tak laju kan. Pusing-pusing. So kita orang panggil untuk tengok. Panggil tengok. Dia tak main kejar-kejar tu. Apa dia? Tu, kipas. Dia dah berjalan ni kan. Ya tu, kipas tu tak tahu nak kata rosak tak rosak. Sebab bila kita orang panggil orang untuk tengok tu, dia datang mula dia cuba buat lah. Dia cuba tekan-tekan remote, dia cuba pusing-pusing semua. Dia kata, tak apa lah kak, dia kata. Sebab kat dalam bilik pun ada aircon. Dalam bilik ada aircon. Cuma kalau nak duduk ruang tamu tu, kipas tu tak pusing laju lah. So dia kata, tak apalah kak, kat sini malam nanti sejuk lah. Dia cakap macam tu kan. Kat sini malam sejuk lah, dia kata. Tak apalah nak buat macam mana. Sebab senang je. Yang tu lah dia cakap kan. Tak apalah, kita orang pun sebab dalam bilik ada aircon. So fikir kalau panas, masuk bilik. So kita orang pun keluar lah. Pergilah jalan-jalan kat pantai Bukit Keluang dulu petang tu. Jalan-jalan pusing, tengok pantai apa semua. Lepas tu balik lah maghrib tu. Masa balik maghrib tu, abang saya keluar dengan kawan dia. Okay. Orang-orang perempuan, 7 orang tadi. Okay. Abang saya dengan kawan dia 2 orang dah keluar. Dah okay. Okay. Lagi 5 orang ada, saya, mak saudara saya, kembar saya, ayah saya. Mak saya. Okay. So yang perempuan ni, mak saya, mak saudara saya dengan kembar saya, duduk satu bilik lah. Okay. Saya dengan ayah saya dengan abang saya duduk bilik lain lah kan. Okay. Dengan kawan abang saya tu lah. Lepas tu, masa ni, saya dalam bilik. Dan nak maghrib ni, dah maghrib kita orang balik, saya dalam bilik. Mak saya, kembar saya dengan mak saya dalam bilik. Okay. Ayah saya dekat luar, dekat ruang tamu. Dalam episod lepas, nampak? Sorry dulu korang yang tak tengok episod lepas, korang kena tengok. Sebab dalam episod lepas saya bagi tahu, saya ada abang sulung. Betul. Abang sulung saya tak ikut. Bila abang sulung saya tak ikut, ayah saya duduk seorang-seorang kat ruang tamu ni, ambil gambar. Sebab nak hantar dekat abang sulung saya. Nak tunjuk macam mana kita orang tempat penginapan. Abang saya ambil gambar, hantar dekat abang sulung saya. Bila dah hantar dekat abang sulung saya semua tu, kita orang pun tak tahu. Sebab abang saya seorang je masa tu dekat luar. Yang apa sangat pun. Ambil gambar abang saya pun tak ada bagi tahu dia hantar gambar dekat abang sulung saya semua, tak ada. So malam tu kita orang pun keluar makan. Bila kita orang keluar makan, saya sempat nyanyi satu lagu dekat situ ada karaoke. Boleh teringat pula saya nyanyi Bunga-Bunga Cinta masa tu. Misyak Omar. Dekat ni karaoke tu? Dekat karaoke, dekat area Bukit Keluang. Macam mana saya boleh ada keyakinan kan? Family saya makan situ. Tak ada orang. Lepas tu ada brother tu basking. Saya macam boleh tak tulis satu lagu. Saya pun nyanyi. Lepas tu malam tu kita orang sampai rumah. Lepak-lepak semua. Saya lepak dengan abang saya dulu kat luar mula. Lepak-lepak semua. Lepas tu lebih kurang pukul 12 macam tu lah. Lebih kurang pukul 12 tu kita orang masuk rumah tu. Bila kita masuk rumah tu cap, kipas yang slow tadi tu tiba-tiba jadi laju. Jadi laju lah. Padahal kita orang tak ada tekan button, tak ada apa. Kita orang jadi laju. Lepas tu bila kipas tu laju, kita orang macam kipas tiba-tiba laju pula kan. Tadi bukan main slow, panggil orang buat semua tak boleh kan. Tapi kita fikir, takkan orang tu baiki dari dalam. Sekarang dah malam, orang dah balik kerja. Masuk, kan? Orang dah kalau kata ada satu
toolbox yang dia boleh setting kelajuan kipas tu kan, dekat office dia ke dekat mana-mana. Mesti korang tahu. Office dah tutup. Sekarang dah malam. And guest mesti tahu. Guest mesti tahu. Tapi kipas tu tiba-tiba laju. Semua orang dah macam pelik out. Kenapa kipas ni tiba-tiba laju kan? Saya, mak saudara saya, abang saya, kita orang dah macam apa benda ni kan. Tapi tak apalah, biarkan je lah. Kipas laju satu berita baik lah untuk kita. Tapi ayat dia tadi tu, tak apalah kak, malam nanti kat sini sejuk. Dia kata macam nampak tu? Kalau kita nak relatekan lah, maknanya macam malam nanti laju lah tu. Macam ada, tak tahu dia nak tahu kata. macam dia tahu something. Macam tu lah. Tapi tu kita punya teori konspirasi je lah. So kita orang pun okay, tak apalah, biarkan kipas tu berpusing dengan lajunya. Dia pun kita tidur macam biasa semua. Pagi esok hiking Bukit Keluang. Pagi esok hiking, siap-siap hiking semua, balik rumah. Malam tu nak keluar makan. Ni dah balik dah pada Bukit Keluang ni. Dah sampai rumah Hari dah. kedua ni. Ni dah habis dah Bukit Keluang. Kita orang dah balik rumah dah. Balik rumah sendiri. Balik rumah sendiri. Okay. Bila kita orang balik rumah sendiri, kita orang nak keluar makan malam tu. Tapi malam tu saya tak ikut. Okay. Sebab apa saya tak ikut? Sebab selalu kalau ada benda yang kisah seram ni, memang saya tak terlibat. Cuma saya tahu cerita je lah. So malam saya tak ikut. Malam tu saya stay dekat rumah seorang-seorang. Orang lain keluar makan. Keluar dengan abang sulung saya tadi. Yang ayah saya hantar gambar tu. Kau jangan keliru tau. Yang ni bukan kat Bukit Keluang dah. Bukan kat Bukit Keluang dah. Dia dah balik rumah dah balik rumah dah. Mungkin dia orang tertanya-tanya mana seramnya kan? Dah habis Bukit Keluang kan? Ni nak start seram dia. Tadi dah seram lah kipas tu semua. Kipas tu. Nyanyi lagu Misha Omar. Itu pun seram kan? Itu pun seram kan macam mana boleh nyanyi. Lepas tu bila diorang keluar makan, saya duduk kat rumah seorang-seorang. Balik rumah tu. Dik, ada cerita seram. Diorang bagi tahu. Apa pula cerita seram kali ni? Saya cakap kan. Ada satu gambar yang ayah saya ambil kat ruang tamu tu. Ayah saya hantar kat abang saya. Abang saya ni dah kahwin tau. Kakak ipar saya tengok gambar tu lepas ayah saya hantar. Kakak ipar saya tengok. Ni siapa dalam gambar? Bukan Umi ni. Kakak ipar saya cakap. Abang saya baru perasan. Masa ni malamnya kita kat Bukit Keluang gitu lah, lepas ayah saya hantar. Malam tu kakak ipar saya dah perasan. Ni siapa dalam gambar kan? Lepas tu abang saya macam, ni siapa Nak tanya lah. Kakak ipar saya kata, tak payah. Diorang nak tidur situ malam ni. Betul. Nak cari tempat lain lagi apa semua kan. Biar je. Nanti dah balik baru kita cerita. So memang tak cerita. Sampai makan malam tu, baru tengok gambar tu. Gambar tu saya ada. Mana? Nak tengok? Nak. Kau nak tengok? Tapi ada risiko sikit lah kau tengok gambar tu. Sebab? Risiko dia dalam episod 2 nanti. So nanti dalam episod 2 saya akan tunjuk kat gambar tu dekat korang. Tak, saya rasa awak tunjuk sekarang. Tunjuk sekarang? Biar dia orang tengok. Okay. Dia orang tengok. So nanti episod kedua baru dia orang tahu apa. Okay, faham. So biar dia orang tengok dulu. Saya tunjuk dekat lens lah. Tapi kalau tak nampak jangan risau. Nanti editing kita masukkan footage tu kan. Tapi ada. Semua orang kat sini macam nak tengok. Kan. Sekejap Sekejap sabar. Relax guys. Sabar. Bagi Zahir masa. Sabar. Ini beberapa tahun lepas. Okay. Nampak? Tak nampak? Tak nampak dah. Nanti dia tak ni. Bagi tak saya apa. tengok. Nanti saya masuk footage lah. Okay, editing kan. Nanti awak tak kat sebelah. Boleh lah. Uish. Perempuan kan? Uish, meremang aku siap. Perempuan tu. Nice. Yes. Tempat tu kosong. Tiba-tiba ada seorang perempuan atas sofa. Macam tengah tengok atas kan? Yes, macam tengah tengok kipas. Kan? Macam tengah tengok kipas kan? Betul tak? Ish, dia macam perempuan Thailand. Yes. Itu dia. Sorry terkuat yes tadi. Itu dia. Tahu tak? Cerita ni, saya ada channel saya sendiri juga YouTube. Saya pernah cerita ni dalam YouTube channel saya. Tapi cerita tu orang tengok tak ramai sangat lah. Channel kecil je. Dekat ruangan komen tu, ada orang komen tau. Itu perempuan Thailand tau. Itu perempuan Siam. Dia orang cakap perempuan ni memang ada dekat area Bukit Keluang. So dekat ada kalau korang tengok tapi kalau korang cari video dekat YouTube saya tu, video tu saya dah hide. Kenapa saya hide? Lepas ni saya cerita kat korang. So macam perempuan Siam kan, memang ada orang komen pun dekat video saya tu. Dia orang kata ni perempuan Siam. Perempuan ni memang dia ada dekat area Bukit Keluang. Dan dekat resort tu dia orang kata memang dah mungkin benda tu A few time dah jadi. A few time. Dah ada beberapa orang yang kena. Itu cerita dia. Disturbing tu.
Saya cakap watch at your own risk. Okay. Sebab cerita ni bukan habis kat sini. Okay. So bila dah sampai dekat kakak ipar saya bagi tahu tadi, gambar tu baru semua orang tengok. Tanya abah saya, ni siapa sebenarnya? Tadi saya cakap abah saya seorang, perempuan semua dalam bilik, saya pun dalam bilik. So tu siapa? And nampak free hair. Nampak free hair. Kalau mak saya of course saya tak tunjuk pun je kalau free hair. Yelah. Tapi bukan mak saya, bukan kembar saya. Even kakak ipar saya sendiri pun, kita orang cam, dia cakap, ni bukan mak Dia tanya ni siapa Ni bukan Umi, ni siapa Dia tengok kipas tu yang ya Allah. Okay. Lepas tu bila dah habis kisah kat situ tu, kita orang macam macam mana semua ni kan. Lepas tu saya macam ini konten. Sebab masa tu saya tengah buat YouTube. Tak seram tu tak kisah kan. Seram tu lagi bagus dia kata kan. Ini konten. Saya pun ambil kamera, baca kamera, saya pun ambil buat cerita pasal kisah seram Bukit Keluang ni. So then episod 1 kisah seram Bukit Keluang habis kat situ. Okay. Kita kembali kepada ayam tadi. Okay, ayam serama tadi episod 1 dah habis kan. Sekarang masuk ayam serama episod 2. Okay. Ayam serama episod 2 ni pula, cerita ni sambungan dia baru berlaku dalam 2 ke sebulan yang lepas. Okay. Tahun ni bulan 2 lebih kurang 2024. Setahun kemudian baru ada sequel dia. Tak ada modal. Bukan senang nak kumpul modal macam tu ni. Baru nak buat kan. Baru nak ada sequel dia. Okay. Hantu pun fikir juga. Finance sekarang macam mana pula. Yes. Okay betul. Tapi kali ni berlaku dekat rumah sewa adik saya. Okay. Iman ni tadi. Okay. Iman ni sekarang dia dah sambung belajar. Okay. So dia duduk satu rumah sewa. Masa dia duduk rumah sewa ni, dia nak tidur tau. Masa tu dah dalam pukul 2-3 pagi, dia tersedar. Bila dia tersedar, dia tengok dekat pintu bilik dia terbuka. Lepas tu dia nampak ada orang intai. Sebiji. Siluet. Intai masuk, sebiji. Siluet yang sama macam dia nampak setahun yang lepas. Masa main ayam serama. Faham? Sebiji dia kata. Memang dia sangat macam saya. Takkan saya pergi rumah dah kenapa? Rumah sewa dia kan tiba-tiba kan. Sebab saya masa tu dekat Melaka dah pun. Kan? Dia kena kacau. Masuk intai. Lepas tu dia tengok kawan dia ke nak prank malam-malam ni kan, pukul 2-3 pagi. Lepas tu benda tu undur balik. Dia tengok lagi. Masuk balik intai. Adik saya tengok. Lepas tu dia undur balik kali kedua. Kali ketiga dia masuk balik, dia jenguk siluet tu. Lepas tu dia undur sekali dengan pintu tutup. Pelan-pelan pintu makin rapat tutup. Adik saya ni mamai. Satu dia fikir mungkin kawan kan, nak tengok siapa dah tidur ke belum. Yang kedua ni macam apalah sangat kan dia kata kan. So dia pun tidur balik. Apa yang apalah sangat? Apalah sangat tu maknanya benda tu intai je lah, bukannya datang. Tak buat apa pun. Tak ada buat apa sangat pun lah kat dia. Lepas tu dia pun tidur balik. Esok pagi bila dah bangun, dia tanya kawan dia. Kawan dia ni tidur sebelah dia. Malam tu dia tanya kawan dia, Mi, ada main intai-intai ke semalam kan? Ada main tengok-tengok jenguk-jenguk dalam bilik ke? Tak ada lah, Mi kata. Nak buat apa kan pukul 2-3 pagi jenguk-jenguk. Dia cerita kat kawan dia, semalam pukul 2 ke 3 pagi, macam cerita yang saya dah cerita tadi, exactly sama dia cerita. Sekali si kawan dia ni pun cakap, sebenarnya dia pun ada cerita juga. Adik saya kena 2 ke 3 pagi. Kawan saya ni kena awal sikit, 1 ke 2 pagi. Masa tu dia baru nak tidur. Dia main phone dulu. Bila dia main phone, dia tengah main phone, dia dengar macam ada bunyi orang dekat pintu lah. Dia dengar macam bunyi orang kat pintu tu, dia pun tengok. Benda yang sama jengah dekat pintu. Tengok-tengok itu lah. Tengok-tengok macam tu. Tengok-tengok dia. Dan dia pun tak apa lah. Sebab dia masih lagi dalam keadaan sedar. Dia tak tidur. So dia tahu lah ni bukan manusia ni. Tak ada kawannya. Sebab semua orang dah tidur lah. Adik saya pun dah tidur masa tu. Sengkau kawan dia tak tidur lagi. So dia pun tak apa, dia tidur. Lepas pada tu barulah adik saya kena. Faham? Tapi adik saya kata benda yang dia nampak tu sambungan daripada kebudayaan ayam serama tadi tu. Sebab sebiji dia kata sama, menyerupai tu sangat-sangat sama. Cuma kali ni suara ni tak ada cakap apa-apa. Dia ngintai lah. Dia intai. Masa first hari tu dia tanya kan siapa ada dalam toilet kan. Kali ni tak. Ada awak kena check tu. Takut dia betul ngikut ke apa. Tak tahu lah. So adik saya kata mungkin ada connection. Tapi tu last time, lepas tu dia tak nampak lah. Tapi yang saya rasa menarik pasal cerita dia adalah dia bukan nampak seorang. Yelah. Kalau macam yang first itu dia nampak, ayah saya pun nampak kan. Kita tak boleh nak kata dia gebang lah. Macam orang pandai je kan dia. Tak boleh. Nombor 2 pun sama kan. Nombor 2 dia nampak, kawan dia pun nampak. Itu yang saya rasa, okay, cerita ni legit. Betul. Cerita ni bukan rekaan lah. Saya kata cerita dia tidak ada seorang yang nampak kan. Okay, pasal Thailand tadi. Nombor 2. Nombor 2. Episod 2 Bukit Keluang. Saya dah cuak ni tapi saya nak dengar tak? Okay.
Okay, yang sekarang tak dah habis Korang fokus lagi Ingat tak tadi 7 orang. Okay. Nombor 3 siapa? Ayah. Ayah saya. Okay. Ayah awak. Ayah saya. Bukan ayah awak. Bukan saya, ayah awak. Okay. So episod 2 dia bermula dekat rumah kita orang. Okay. Dekat rumah kita orang ni laju aku jantung. Laju aku jantung. Jantung aku laju. Jantung aku laju. Berdegup kencang. Okay. Takut. Aku tak ready nak dengar. Okay, tapi okay. Okay, let's go. Boleh cak Allah Akbar. Okay. Okay. Gambar tadi nak tengok lagi? Tak ada, kejap lagi. Kejap lagi. Lepas tu malam ni, satu malam ni, saya punya jiran, dia duduk depan rumah saya. Tapi jiran saya ni, dia ada kelebihan. Dia punya diri ke-6 lah, sixth sense. Okay. Dia boleh tengok benda-benda yang kita tak nampak. So satu malam ni dia datang rumah saya. Dia datang rumah saya, dia panggil, Assalamualaikum, B. Waalaikumsalam. Saya keluar. Nak cakap sikit ni pasal kerja. Dia nak offer saya kerja masa tu. Masa tu dia nak offer saya kerja. Saya kata, boleh lah. Nanti sekejap Saya pun keluar, lepak dengan dia kat depan rumah. Kita orang pun lepak. Borak. Event ni berlaku dalam, tadi masa PKP mula-mula ketat tu kan. Ini virus dah boleh kata nak hilang lah. So kalau tadi 2020, ini dah mungkin 2022 lah. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian dia datang nak offer kerja kat saya. Lepas tu tengah-tengah borak dengan dia tu, tiba-tiba azan isyak berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buka dulu. Belum maghrib. Mungkin awak tengok malam okey. Okay. Tengok malam okey. Jangan pandai-pandai dah buka Okey. Lepas tu bila azan isyak berkumandang, kawan saya yang ada sixth sense ni, mata dia melilau ke atas. Saya tengok dia. Saya tengok dia tunggu sampai habis azan. Saya tanya dia, ada benda lalu ke? Saya tanya dia kan. Dia kata, macam mana tahu? Saya cakap kat dia, dalam dunia ni yang terbuka hijab bukan seorang. Saya kata kamu dah cakap kamu tak kosong kat dia macam tu kan. Tapi tak adalah, yang tu saya gurau je lah kan. Tak, saya kata kat dia, yelah saya nampak mata kamu ke kiri ke kanan macam ada sesuatu kan. Dia kata ada benda lalu tadi masa azan isyak. Ada benda lompat daripada atas bumbung rumah dia tu, naik bumbung rumah saya. Benda tu lalu je. Saya kata, oh mantap. Saya cakap tengah-tengah buat kat situ kan. Mantap. Dia pun bagi tahu saya, B, sebenarnya ada benda saya nak bagi tahu. Apa pula? Ni nak dijadikan cerita ni. Seminggu sebelum kita orang jumpa yang dia offer kerja tu, family saya pergi ke KL sebab sepupu saya ada event, ada kahwin. So masa kita orang pergi KL, dia kan jiran. Pesan kat dia lah, tolong lah bagi makan dekat ayam serama tadi, dekat kucing kita orang kan. Tolong bagi makan sebab kita orang tak ada dalam lebih kurang 2-3 hari ni. Boleh, dia kata. Takkan tak boleh. Jiran kan, rukun tetangga kan. So mesti bantu-membantu. So dia pun tolong. Dia kata masa kita orang pergi KL lagi tu, kita punya reban ayam ni dekat dengan pintu sliding tau. So dia kata dia datang nak bagi makan ayam waktu malam tu. Dia datang nak bagi ayam makan. Masa dia nak bagi ayam makan, dia tunduk nak buka pintu reban ayam tu, tiba-tiba daripada dalam rumah saya kosong, semua pergi KL. Daripada dalam rumah saya, langsir pintu sliding tu terselak. Langsir tu terselak. Lepas tu dia kata, dia tengok ada benda memang tinggi gila, dengan mata merah, tengah tengok dia bagi ayam makan. Dia tengok macam tu kan. Dia buat steady lah, benda tu dalam rumah. Dia dekat luar rumah. Lepas tu langsir tu pun tutup balik, benda tu pun hilang. Dia cerita kat saya macam tu. Saya kata, oh macam tu ke? Dia pun cakap, sebenarnya dia punya kerja ni selalu balik lewat sikit malam. Setiap malam dia balik, dia nampak dekat bilik kembar saya, dekat luar sana, ada benda yang tengah tunggu kat situ. Dia pun tak tahu kenapa benda tu nak apa sebenarnya. Tapi setiap malam dia balik, memang ada benda kat situ, dekat rumah kita orang tu lah. So dia pun cakap kat saya, macam ni lah, benda ni kalau makin lama, nanti dia lagi buat dia punya rumah. Kita nak suruh dia caw lagi susah, dia kata kan. So dia pun ada sikit-sikit ilmu dia, dia ada kemahiran dia offer. Kalau nak, dia boleh cuba, tolong. Tapi kalau tak nak, tak apa. So kita orang pun kenal dia, kita orang kenal family dia. Kita tahu apa side effect dia. Kalau benda ni kuat, apa akan jadi dekat dia. Kalau benda ni lemah, dia mampu. Macam mana kita orang tahu? So saya kata kat dia, macam ni, saya tanya parent saya, awak tanya parent awak dulu. Supaya parent dia tahu apa benda dia nak buat ni. Supaya nanti kalau dia yang tumbang, orang kedua yang sixth sense tadi, saya. Kamu lah. Saya yang kena standby kat situ. So okay, dia pun bagi tahu parent dia. Saya pun bagi tahu mak ayah saya. Mak ayah saya kata, yelah, benda-benda macam ni pun nak buat apa, kita simpan. So kalau boleh ikhtiarkan, silakan. Dia pun masuk. Dia pun buat persiapan dia semua, dia masuk dalam rumah.
Dia kata dekat banyak-banyak tempat yang dia selalu nampak dekat tepi bilik ni. Okay. Dekat dalam ni, dekat tepi bilik Dekat tepi bilik ni, dia kata dia nak duduk dalam ni, bagi dia satu Al-Quran, naskah Al-Quran, biar dia baca apa yang dia boleh baca, dengan bagi dia sikit air lah. Lepas tu orang lain semua tinggal dekat dalam bilik tu. Okay. Dia pun buat apa yang dia boleh buat sampai beberapa minit, setengah jam kot, 20 minit macam tu, dan dia pun keluar. Dia keluar, dia kata alhamdulillah boleh berunding. Dan benda tu nak pergi. Faham? Benda tu nak pergi. So saya tanya dia, apa benda? Apa yang ada dekat rumah ni yang dia nampak tu kan? Dia cakap benda tu mula-mula datang dalam keadaan perempuan lawa. Memang cantik perempuan tu. Datang kat dia. Benda tu datang cakap, tak payahlah, biar je lah macam benda tu duduk kat sini. Dia bukan buat apa pun kan. Dia duduk sini je, janganlah kacau dia. Buat apa kacau dia? Kira kawan saya ni pula macam kacau dia lah. Then kawan saya kata tak boleh, ni bukan tempat kau, kau kena pergi. Benda tu pun berundur. Benda tu datang balik dalam real form dia. Real form dia ni, kawan saya cakap, memang dia bongkok 3. Dia tinggi gila, tapi dia bongkok 3. Dia bongkok 3, dia datang menghadap kawan saya. Masa ni barulah dia nak cabar kawan saya ni lah. So kawan saya kata teruk juga nak lawan dengan benda ni. Agak berat juga sebab dia besar. Macam yang kawan saya nampak, dia besar. Dalam form yang kawan saya kata memang tak cantik lah form sebenar dia. Kalau bandingan mula-mula dia datang, memang dia kata macam perempuan cantik, lawa. So bila dia kata perempuan cantik, lawa kan, dia pun tanya kita orang, ada pergi mana-mana ke sebelum ni kan? Saya kata dalam masa terdekat ni tak ada. Tapi ingat 2 tahun lepas Bukit Keluang episod 1. Saya pun tunjuk gambar tadi. Macam saya tunjuk dekat Acap. Inilah dia. Kawan saya cakap, inilah yang datang tadi tu. Saya macam 2020, 2021, 2022 saya kata lama. Tapi dia kata macam ni lah yang dia nampak tadi, yang datang, yang ada dekat dalam rumah kita orang. Faham? So dia pun nasihat dekat kita orang. Dia kata benda-benda macam ni, kalau ada gambar, delete. Jangan simpan. Sebab kalau kita simpan, takut nanti dia ingat kita nak simpan dia sama. Kamu simpan lagi tu? Menerima keadaan dia. Sebenarnya gambar tu saya dah delete. Okay. Ni saya balik 2 tahun lepas ambil. Kamu pun. Bukan. Tak, gambar ni saya baru screenshot daripada YouTube saya tadi. Sebab dalam phone saya dah delete, tapi dalam YouTube saya simpan lah. Sebab tu dalam YouTube saya archive video tu. Saya dah tak bagi orang lain tengok lah, walaupun ianya konten. Okay. Ni Konten sekarang dah seram. 2 tahun lagi. Dah 2 tahun lagi. Maksudnya 2022 ni dah 2024. 2024. Uish, takut ni. Itulah cerita pasal Bukit Keluang. So cerita tu habis dekat situ. Faham? Buat masa ni. Buat masa ni. Kita tak tahu, takut ada episod yang ketiga. Tak nak, janganlah. Sebab kamu dah dekat sini. Kan? Tapi gambar tapi nanti saya delete lah pandai gambar dia. Tapi kamu nak letak kat saya punya YouTube sama juga. Jap. Korang nak tengok ke tak? Kan? Rasa dia orang nak tengok juga kot. Jangan nak tengok. Kita tengok lah. Tak boleh. Tapi apa-apa saya tak tanggung lah. Pandai dia orang kan. Ini kita cakap siap-siap lah. Kalau rasa korang tak kuat semangat ke apa, jangan tengok lah benda ni kan. Kamu boleh tak benda ni kat depan. Okay, dekat boleh. depan. Kalau kamu tak, tapi kita cakap sekali, kalau tak kuat semangat, jangan tengok gambar ni. Macam tu lah. Sebab at your own risk lah kan. Takut mengacau ke apa. Ini pun saya dah rasa shaky ni tengok gambar tu tadi. Ya, sebab saya pun kawan saya pesan macam tu, jangan simpan dia tu. Sebab kepala otak ni tengah ada takut muka kita dia. mengundang. Saya tengok atas kan. Tapi betul dekat channel saya orang komen, ini perempuan siam. Perempuan siam ni dulu memang dia duduk dekat Bukit Keluang tu. Lepas tu ada cerita pasal dia lah, ada something happen to him, kronologi to her. dia. Something happen to her. Dan dia memang berada dekat situ. Dekat tempat. Dan yang menariknya juga, kakak ipar saya, sepupu dia nak dijadikan cerita lah kan. Kerja dekat tempat yang saya cakap. Kita orang bagi tahu dia cerita ni, mention nombor bilik, dan dia cakap bilik tu memang ada cerita dia pun. Mungkin sebab tu mula-mula datang bilik tu cleaning. Dia tak nak bagi Mungkin masuk kan. tu. Tapi kamu berkereh. Sebab mak saya takut hantu. Tapi ni Itu tu. takut tapi jumpa yang lain pula. Ya tu. Tak tahu lah, takut mungkin bilik belakang tu lagi kan? Never know kan. Betul juga. By the way, yang ini lain macam ni kan. Korang yang mana mungkin layan tengah-tengah sahur ke, tengah-tengah malam ke, it's a good timing lah. Aku rasa korang akan meremang. Sebab aku meremang like for real. Bukan aku je, yang lain juga kat sini kan. Aku sekarang agak terganggu juga dengan gambar tu. Sebab kalau kita tengok
figure gambar tu kan, kalau korang perasan betul-betul, kalau korang tengok tadi, dia macam kita cakap tadi, dia perempuan Thailand. Tak tahulah, aku tak tahu kenapa, tapi itu ayat yang terpancul. Boleh betul. jadi dia perempuan Kemboja, Indonesia, ataupun mungkin orang-orang Keluang kan. Kita tak tahu kan. Yes. But how? Like macam aku jadi seram, aku yang sebut benda tu Thailand, and kau macam oh yes kan. Sebab aku tak tahu cerita pasal orang tu. And bila kau tengok gambar tu kan, dia macam, kau tahu dia macam, dia aku takut nak cakap but kan, okay, dia mungkin dia tengok atas. Apa yang aku boleh relate kat sini adalah mungkin masa kau sampai tu kipas tu berat sebab dia kat atas. Mungkin dia tengah tengok korang, dia tengok kat atas. And kalau kau tengok sekali lagi, ini aku tak tahulah, ni mungkin bodoh aku fikir benda lah ni, dia punya posture badan is like what? orang yang baru lepas cliffhanger. Ya. Dengan dia punya leher terkulai, Mulut tenganga, mata terbeliak. Yes. Kau nampak tuncang kat rambut dia kan. Dia macam macam tu. Tapi benda tu saya tak pernah fikir Cak sebelum ni. Takut. Cak cakap pun saya terfikir. Tak, cuba tengok betul-betul. Kan? Jangan tengok lagi sekarang. Okay. Tapi benda tu macam tu. Kamu boleh bayang tak? Kau boleh bayang like macam kita tengok kat gambar tu, badan dia tak ada. Tak ada. Macam nampak kepala je. Okay, bukan nampak kepala lah, I mean like dia punya cermin kan tinggi. So mungkin macam ni kan. And dia mungkin kipas tu berat sebab kan? Mungkin kipas tu berat sebab tali tu kat situ. Mungkin. Tapi dia end up kat situ. Yes. Tapi kenapa tengah malam tu tiba-tiba kipas tu laju? Sebab dia dah tak ada kat situ. Ataupun mungkin waktu akhir dia tengah malam tu. Lepas dia dah tengah malam tu baru orang jumpa dia. Macam mana kita tak tahu kan. Maknanya sebab orang komen pun tak cerita detail dia. Cuma ada kisah dia. Yalah, mungkin masa kau masuk tu dia tengah, badan dia dekat situ. So kipas tu berat. So malam tu orang dah jumpa dia. So kipas tu ringan. Ya. Weh. Sakit kepala kan. Tak tidur gua ni kan. Okay. By the way, it's a horror story lah. Memang ni horror betul lah. Kan, maksudnya yalah, konspirasi kita lah. Betul. Kita tak tahu apa jadi kat dia kan. Mungkin ini apa yang kita boleh fikir. Betul. Tapi saya rasa pun akan ada orang yang tahu kot cerita ni. Mungkin dia orang tahu, ataupun pernah kerja, pernah duduk, ataupun kau pernah jumpa. We never know. Betul. Boleh drop dekat komen kan. Yes. Dan kita mengharapkan sangat ada yang menghuraikan misteri. Yes. Mungkin korang pernah cover kes ni ke, kita orang pun tak pernah perasan kan. Tahun 2000 apa tadi? 2020? Masa gambar ni diambil, yes, 2020. Masa yang PKP dah longgar-longgar sikit tu. Ujung 2020 lah. Yes, lebih kurang. Ush, dah nak pula 2020 tu, tempat banyak kosong. Ya. Kan, member lonely pula. Kamu pula family yang awal masuk. Tapi dengar daripada komen orang tu, ini macam urban legend lah. Maknanya bukan baru PKP dia dekat situ. Oh. Dia dah sebab orang kata dia memang dia huni situ. Dia memang penghuni Bukit Keluang. Tu. Tak tahu lah apa jadi kat dia lah kan. Tak tahu apa jadi dekat dia. Tapi boleh jadi kan yang kita cerita tadi tu. Boleh jadi. Kan? Sebab tu bilik tu pun dia orang tak ni bagi kan. Tak bagi. Kalau tak bagi, tutup je lah. Remove je lah nombor bilik tu. Saya faham tak? Maksudnya kalau kata hotel ini aku punya pandangan lah. Hotel kau kata lah bilik tu ada benda ke apa kan. Kau remove je lah nombor bilik tu. So orang nampak ni bilik ni tak boleh pakai. Nak juga letak kat situ. Mungkin dari segi keuntungan bagai kan. Mungkin sebab bilik pun dah penuh yang lain kan. Tak ada bilik kosong. Katil tu semua pula dalam tu juga. Betul. Tapi malam tu korang stay situ tak ada apa lah. Tak ada apa. Malam tu kita orang okey. Sebab tak terfikir kan. Tak terfikir. Kalau katalah Kak Ipar awak tu ataupun abang awak tu tanya malam tu, memang bukan mungkin lah. Memang mak saya akan cari tempat lain lah. Sebab petang tu mak saya dah mention takut hantu. Dia memang ajak keluar ramai-ramai kan. Uish, gila lah benda ni. Okay. Cerita pasal gambar kan. Ni sikit lah sebelum kita nak habis. Aku tak tahulah kau pernah tengok tak episod Jengka. Dalam channel ni lah. Ada satu gambar yang ini aku tak tahu korang perasan ke tak, ataupun korang tak pernah tengok lagi. Korang boleh tengok nama dia lah. Nama video tu adalah Jengka Horror Story. Berkaitan dengan kampung aku juga. Yang ini urban legend juga. Sebab dia orang kata rumah ni dihuni oleh satu family yang membela. Bukan family ni, mak bapak yang membela. So anak-anak dia ni tak nak tau barang-barang mak ayah dia ni. And anak-anak dia abandonkan mak ayah dia kat rumah tu macam tu je. Bukan abandonkan rumah, mak ayah dia sekali. Mak ayah dia sekali. Dia orang ni keluar daripada kampung tu, balik boleh kata setahun sekali je untuk pastikan mak ayah dia hidup. Like somehow macam tu lah. Memang jarang gila balik. Sampailah mak dia meninggal. Mak dia ke ayah dia meninggal, aku tak ingat lah. Either one, salah seorang meninggal dulu. But orang nampak yang mereka ni seolah-olah tidak meninggal lagi. Sampailah kedua-dua mereka ni meninggal,
masih lagi nampak kelibat mereka kat dalam rumah tu lagi. Rumah ni dah dihuni oleh seseorang yang baru tu. Aku tak tahu keturunan dia ke apa. Aku pun pernah masuk rumah tu. Lepas dah meninggal lah, I mean like diorang dah bersihkan rumah tu ke apa kan. Aku pernah masuk rumah tu and ada rasa vibe yang tak cun lah. Aku pernah masuk rumah tu. Okay. So benda ni masa kecil, yang aku tahu makcik-pakcik ni, dia ni memang tak ngam sangat dengan penduduk kampung tu. Budak-budak memang takut nak pergi ke rumah dia. Kalau kacang raya, orang akan pergi semua rumah kan. Rumah dia orang akan skip sebab dia bengis. Tak tahulah dia bengis sebab apa, tapi dia memang tak suka orang bermain dekat depan halaman rumah dia, dekat dengan kawasan rumah dia. Dia tak suka benda tak tu. friendly lah. Tak friendly lah. Dia kita ada macam tu. So selepas salah seorang ni meninggal, dia orang nampak lagi kelibat. Aku rasa bini dia kot meninggal dulu, sidai baju. Sampai nampak macam tu. Rumah tu adalah 4-5 bulan tak ada orang. Jiran dia ni dengar orang masak. Dengar orang macam kat dalam tu tengah bercakap. Benda ni like legit gila. Sebab rumah kampung kan dekat-dekat. Dan papan pun kau boleh dengar orang masak ketang-ketang kat atas. And setiap pagi rumah tu, dia punya jendela tingkap tu akan terbuka tau. And like maghrib kau tak perasan, tapi malam kita tengok tu dah tutup lah. And tak ada lagi orang macam tunggu. Okay, pagi pukul apa, tak ada orang buat benda tu. Faham. So dia orang tak tahu macam pagi terbuka. Okay, dah anak dia balik kot. So bila malam dah tutup pula. Like every day. Lepas a few month couple ni meninggal. Okay, nak jadi cerita, ada satu malam ni kampung tu blackout. Kampung tu blackout. And family kat sebelah dia ni, rumah di sini, ni jiran dia ni, tengah sambut birthday. Sambut birthday anak dia kot ke nak makan, aku tak ingat lah. So dah blackout, dia orang keluar lah daripada rumah tu, pergi kat beranda depan tu. And dia orang makan kat situ. So bila makan, dia orang sajalah ambil gambar macam kamu, selfie, gambar anak-anak kan, anak-anak dengan laki bini lah. Ambil gambar sebab nak tunjukkan dekat mak dia, yang ni tengah birthday blackout pula, nak cerita lah konon kan. Ambil gambar. Bila ambil gambar, dia hantar, macam biasa tak ada apa-apa. Besok tu sama juga macam kamu, ada orang tegur. Tengok gambar ni, belakang. Kat belakang tu nampak ada satu figure. Kau boleh nampak lah kat dalam video tu, saya ada tunjuk gambar. Figure seorang macam monster tau, like macam orang asli lah. Orang asli pakai cawat. Lepas tu dia ada tanduk tengah pandang family tu. Nampak dalam video jengka tu ada. Korang kita tengok sendiri. Yang itu, bila kamu cerita pasal benda ni, saya rasa nampak hantu macam tu, orang dah tahu hantu. Yang ni nampak minat Thailand tu. Minat Thailand kan, takut minta urut. Risau. So itulah dia kan, sikit sebanyak yang saya terfikir kan. Ini saja je, orang kata nak menambah supaya korang ni hilang sikit rasa nervous tadi, rasa takut tadi kan. Okay guys, aku rasa sampai sini saja video untuk kali ni, Zahir. Boleh. Yang ini memang meninggalkan kesan. Meninggalkan kesan. Rasa macam meninggal rasa sekarang. Alright, so kita habis kat sini. Selamat puasa kita ucapkan kepada semua. Zahir, mungkin kalau ada nak bagi tahu mak saudara, pak saudara. Selamat puasa ke? Selamat menyambut bulan Ramadan. Dalam masa Kelantan lah, Kelantan sama Kelantan lah, kamu lah. Selamat berpuasa lah, set kita belaka tu. Okay, selamat puasa semua. Kita jumpa di video akan datang. See you and I see you. Insya Allah. Bye.